Selamat kembali pembelajaran kita pada minggu ini, murid-murid. Baiklah, minggu ini kita akan lihat tema yang ketiga, iaitu memetik bintang. Dan dalam topik ini, dalam tema ini, kita akan lihat prospek kerjaya dalam bidang penerbangan. Dan seterusnya kita akan melihat kerjaya juru animasi. Dan yang terakhir, kepentingan forensik dalam menangani kes jenayah. Semuanya selepas ini. Tolong gariskan usaha-usaha mengukur. Cara dia sama je. Berikan maksud rangkai kata arus kemajuan. Murid-murid, sila keluarkan buku teks anda ataupun buku teks digital Bahasa Melayu tingkatan 4 KSSM SPM. Anda boleh lihat pada muka surat 28 dan 29. Dan untuk kali ini kita akan lihat kerjaya di awan biru atau bidang penerbangan. Terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah juru terbang. Juru terbang bertanggungjawab untuk mengendalikan pesawat dalam memastikan semua aspek keselamatan dipatuhi mengikut manual operasi penerbangan. Sebagai juru terbang, perlulah memeriksa kelengkapan dan peralatan elektronik di dalam pesawat, menyemak pelan penerbangan berdasarkan keadaan cuaca, suhu, kelajuan angin dan berat pesawat semasa berlepas serta keperluan bahan api yang secukupnya untuk penerbangan. Menerbangkan pesawat ke destinasi mengikut jadual dan prosedur penerbangan yang ditetapkan. Menerima dan melaksanakan arahan pegawai trafik udara dari mula sehingga penerbangan, pembetulan sehingga akhir penerbangan. Seterusnya kita akan melihat pengawal trafik udara. Tugas pengawal trafik udara adalah memastikan aliran lalu lintas di ruang udara, landasan dan persekitaran lapangan terbang selamat dan teratur. Menentukan waktu dan tempat yang tepat untuk setiap pesawat mendarat, memberikan arahan kepada juru terbang menggunakan komunikasi radar untuk memastikan lalu lintas lancar dan selamat, memberikan nasihat berkaitan dengan cuaca atau maklumat lain tentang penerbangan kepada juru terbang. Dan yang terakhir, mengesan kedudukan sebenar setiap pesawat menggunakan radar dan teknologi komputer. Jurutera penyelenggaraan kapal terbang menyelenggara pesawat dengan membuat pemeriksaan minyak enjin, tayar, gear pendaratan dan bahagian luar badan pesawat. Memeriksa alat pemadam api dan jaket keselamatan agar dalam keadaan baik untuk keselamatan kabin penumpang. Mengira dan menetapkan jumlah bahan bakar yang diperlukan oleh pesawat untuk penerbangan seterusnya. Dan yang terakhir, menyemak buku log teknikal dan membetulkan sebarang masalah yang dilaporkan oleh juruterbang atau kru kabin. Tahukah anda, murid-murid, di Malaysia terdapat beberapa institusi yang menyediakan kursus berkaitan dengan bidang penerbangan. Para pelajar lulusan institusi tersebut layak untuk mengisi peluang kerjaya yang sangat luas dalam bidang ini. Pada tahun 1983, filem animasi pendek Malaysia yang pertama, Hikayat Sang Kancil, ditayangkan. Pasukan juru animasi mengambil masa selama 16 tahun untuk menyiapkan animasi ini yang berdurasi 13 minit. Juru animasi melukis karakter dengan banyak di atas kertas secara lukisan tangan. Lukisan yang banyak ini kemudiannya dirakamkan dengan menggunakan kamera animasi untuk dijadikan seluloid atau kepingan filem. Sejajar dengan penekanan terhadap penggunaan teknologi digital di Malaysia, siri animasi televisyen pertama Usup Santoriang dihasilkan pada tahun 1995. Seterusnya, filem cerita animasi pertama Silat Legenda dihasilkan pada tahun 1998. Karakter animasi moden dalam bentuk 2D dan 3D dibina menggunakan perisian komputer berteknologi tinggi, antaranya seperti perisian Autodesk Maya, Logic Pro dan Adobe Creative Suite.
Dengan kecanggihan perisian teknologi digital, karakter animasi boleh dilukis dengan sempurnanya walaupun juru animasi tiada kemahiran melukis. Kini, kualiti produk animasi tempatan mampu menjadi saingan kepada beberapa nama besar pengeluar animasi di dunia. Filem animasi seperti Geng Penggembaraan bermula Upin dan Ipin dan Bobo Boy The Movie mula menembusi layar perak. Mutakhir ini, filem animasi dihasilkan dengan konsep hiburan 3D, interaktif dan bertaraf antarabangsa. Sejajar dengan perkembangan dunia sains, Polis Diraja Malaysia PDRM kini mengorak langkah untuk memantapkan aspek penyiasatan dalam menyelesaikan sesuatu kes jenayah. Aplikasi kaedah saintifik dalam penyiasatan atau lebih dikenali sebagai forensik membantu PDRM menjalankan penyiasatan kes-kes jenayah. Menurut PDRM, forensik ialah aplikasi sains kepada perundangan. Pakar forensik mengumpul bahan bukti untuk dianalisis oleh bahagian di-10 Jabatan Siasatan Jenayah Makmal Forensik. Hasil laporan forensik ini digunakan untuk keperluan perundangan. Apabila sesuatu kes jenayah dilaporkan, pakar forensik dari unit siasatan tempat kejadian jenayah atau Crime Scenes Investigations CSI mendapatkan bukti-bukti fizikal yang berkualiti dan relevan. Bukti-bukti fizikal seperti kesan cap jari, kesan tumpahan bahan kimia dan sebarang dokumen yang berada di tempat kejadian akan dinilai oleh pasukan CSI. Hasil penilaian tersebut akan dianalisis oleh unit forensik yang berkenaan. Jika kes jenayah yang melibatkan kesan cap jari, penyiasatan akan dikendalikan oleh unit siasatan cap jari. Unit siasatan audio, video pula akan menjalankan pemeriksaan audio, video seperti rakaman kamera litar tertutup, sementara unit siasatan jenayah komputer akan menganalisis bahan-bahan bukti seperti unit pemprosesan pusat atau Central Processing Unit CPU, telefon bimbit, kad SIM dan kad memori. Bagi laluan kerjaya pegawai forensik PDRM adalah menjalankan latihan asas kepolisan di Pusat Latihan Polis selama setahun. Menjadi pegawai siasatan jenayah sekurang-kurangnya setahun, lulus ujian kecekapan, semua pegawai forensik PDRM berpeluang untuk meningkatkan kepakaran dan kenaikan pangkat. Sekarang ini, bagaimanakah pegawai forensik dapat membantu menjalankan siasatan? Yang pertama, kejadian jenayah yang mengakibatkan kerosakan harta benda, kejadian menggodam akaun media sosial dan seterusnya, kehilangan wang dalam akaun bank dan yang terakhir, rangka manusia ditemukan di dalam belukar. Murid-murid, sekarang kita akan lihat jenis dan juga bentuk akronim. Dalam buku pembentukan kata dalam bahasa Melayu edisi baharu, terdapat 3 cara bagi membentuk akronim, iaitu gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang terdiri daripada kata nama khas, gabungan suku kata dengan huruf atau gabungan suku kata dengan suku kata, gabungan suku kata dengan suku kata. Gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang terdiri daripada kata nama khas. Contohnya, BIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. KAFA, Kursus Agama Fardu Ain. IPTAR, Institut Penyiaran Tun Abdul Razak. JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor. UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Seterusnya kita akan lihat gabungan suku kata dengan huruf awal atau gabungan suku kata dengan suku kata. Contohnya, MARA, Majlis Amanah Rakyat. PERKIM, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia. Bernama, Berita Nasional Malaysia. Petronas, Petroleum Nasional. Proton,
Perusahaan Automobil Nasional. Seterusnya, gabungan suku kata dengan suku kata. Contohnya, asbud bermaksud perkataan asal dari asap dan kabut. Cerpen, cerita pendek. Pulihara, pulih dan pelihara. Hakis, habis, kikis. Manakala dalam buku Tata Bahasa Dewan edisi ketiga menyatakan akronim dapat dibahagikan kepada 4 jenis, iaitu dengan berdasarkan pencantuman bahagian perkataan bagi membentuk akronim. Kata akronim, cantuman huruf awal perkataan. Kata akronim, cantuman huruf dan suku kata perkataan sesedap sebutan. Kata nama akronim, cantuman suku kata awal perkataan dan kata akronim bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain dalam perkataan yang mengikutinya. Kata akronim, cantuman huruf awal perkataan. ABIN, Angkatan Belia Islam Malaysia. KIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia. ADUN, Ahli Dewan Undangan Negeri. BAKAT, Badan Kebajikan Angkatan Tentera. UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. IPTA, Institut Perguruan Tengku Ampuan Afzan. PKNK, Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang. Kata akronim, cantuman huruf dan suku kata perkataan sesedap sebutan. Di sini ada senarainya. Seterusnya kita akan lihat kata nama akronim cantuman suku awal perkataan. Sebagai contoh, cerpen, cerita pendek, kugiran, kumpulan gitar rancak, pawagam, panggung wayang, gambar. Purata, pukul rata. Tadika, taman didikan kanak-kanak. Tabika, taman bimbingan kanak-kanak. Dan halaju, hat laju. Seterusnya kita akan lihat kata akronim bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain dalam perkataan yang mengikutinya. Sebagai contoh, angkubah, perkataan asal angka ubah. Asbud, asap dan kabut. Debunga, debu bunga. Hakis, habis kikis. Jaluran, jalan lurah. Jenama, jenis nama. Murid-murid, sila buka muka surat 36 dan 37. Sila kenal pasti dan bina ayat menggunakan akronim yang terdapat dalam petikan. Terima kasih dan selamat belajar. Tolong gariskan usaha-usaha mengukur. Cara dia sama je. Berikan maksud rangkai kata arus kemajuan.